yang pegang pada kitab, tak kira bangsa apa. Sekarang kita nak tanya pula, apakah kitab yang pegang sekarang kitab yang asli? Nampak tak? Mana ada kitab Taurat yang asli dah? Mana ada Injil? Jadi dia orang tidak berpegang kepada kitab yang sahih. Dia kata kitab Al-Quran, yakni Injil dan Taurat. Baru dikira dia sebagai yang tu pun dah tak ada lah. Macam mana kita nak kira dia hari ini sebagai ahli kitab? Tapi inilah berlaku pertelingkahan di kalangan ulama-ulama, khususnya di Indonesia. Nampak tak? Alhamdulillah, ma'asyiral qadar, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita sambung pada kitab kita, yakni muka surat 31, ya, atas kali ya. Masalah 37, ya. Nampak serah sikit lah jemaah. Orang yang tak main baca kitab ni memang dia tak sedap, ya. Kalau ceramah sedap lah, no? Ceramah ni mampu, dia berpuisi macam-macam. Kita mengaji kitab ni, dia ikut dia punya silibus. Kemudian kita kena faham, ya, bahawa kita sedang mendengar persabdaan Nabi, ya, Rasulullah, ya. Kita dengar Rasulullah sekarang ni. Wujud Rasulullah, ada Rasulullah dengan kita. Sebab tu Quran sebut, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahui dalam kalangan kamu ada Rasulullah. Di mana ada Rasulullah? Apabila kamu memperkatakan sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah, membicarakan hadis-hadis Rasulullah, ya, inilah masa ketika hayat kita untuk bersama Rasulullah, iaitu dengan membaca kitab-kitab hadis, ya. Di rumah kita tak baca, di sini pun tak ngaji, macam mana jadi umat Nabi? Katakan aku nak jadi umat Nabi, tapi kita tak baca hadis Nabi, ya. Di rumah pun kita tak baca, di sini pun kita tak ngaji, ya. Ini satu masalah yang merupakan fitnah. Kitab ni pun kitab fitnah ni kita baca ni, fitnah akhir zaman. Akan berlaku di antaranya orang akan jauh daripada Rasulullah, orang akan jauh daripada istighfar ulama. Orang tak dengar lagi lah. Sebab kita sedang dihayalkan dengan kegembiraan, keseronokan, kelapangan, kesenangan. Itu sebabnya kita jadi leka, ya. Itu antaranya. Baik. Muka surat 31, hadirin hadirat. Tengok masalah 37, ya. Kelebihan tiada berlekangan dengan sidang ulama itu besar adanya. Jangan berpisah daripada ulama, ya. Dengarlah sabda Nabi dalam masalah 30. Sabda Nabi, ya. Dengar sabda Nabi, ya. Dengarlah sabda Nabi dalam masalah 36 itu, siapa mahukan tengah-tengah syurga. Siapa nak masuk syurga dan tempat lapangnya, yakni kuburan, dan mulia dan terpilih daripada segala tempat, mahulah jangan berlekang dengan sidang ulama, pada pegang dan mengamalkan hukum Allah, ya. Sebagaimana hukum-hukum yang telah ada tersemat dalam kitab-kitab fiqh dan lainnya yang telah masyhur di dalam mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali. Maka seperti hukum-hukum di dalam mazhab Syafi'i itu, apabila kita lihat syarah Nawawi bagi Syahih Muslim, dan kita lihat syarah Muhadzab, dan kita lihat syarah yang besar-besar seperti ulama yang mu'tabar, tiada sunyi daripada ketiadaan berlekang dengan sidang ulama daripada sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in dan tabi'in dan lainnya daripada ulama-ulama yang mujtahidin, ya. Jadi itu artinya, maka siapa yang beramal sebagaimana yang dipesan oleh Nabi SAW, nescaya terpeliharalah ia dan agamanya daripada waswas syaitan dan kesesatannya, ya. Kata Sayyidina Umar lagi, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalikumul mu'min. Barang siapa yang menyukakan hatinya oleh kebajikannya dan taatnya,
dan mendukacitakan hatinya oleh kejahatannya dan maksiatnya, maka mereka itulah orang mukmin yang kamil imannya. Daripada apa yang kita faham di sini, sabdaan huraian daripada hadis yang kita baca, hadis yang berkaitan dengan huru-hara akhir zaman ni, maknanya kita tidak boleh berlekang daripada ulama, ya. Ulama yang mu'tabar maksudnya, ya, bukan ustaz-ustaz macam saya ni. Ustaz-ustaz macam saya ni tolong menyampaikan apa yang telah dipesan, yang disimpan tahu oleh para alim ulama. Kita menyampaikan kata-kata Imam Syafi'i, kita menyampaikan kata-kata Imam Nawawi, dan begitu juga ulama-ulama mu'tabar seperti Imam Ghazali. Maka mereka lah menjadi ikutan kita. Yang kata tadi ini, alaikum bil jamaah, di atas kamu tanggungjawab mengikut jamaah, itulah dia. Maknanya kita kena ada ikutan yang jelas kepada ulama-ulama yang sebenar, supaya kita dapat pimpinan yang betul, ya. Kerana kita telah faham bahwasanya berlaku perpecahan di kalangan umat Nabi SAW ini sampai 73 cabang, 73 aliran. Maka kata Nabi, semuanya dihujamkan ke dalam neraka melainkan yang satu. Yang satu itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti kita faham tadi. Ahlus Sunnah artinya orang yang ikut sunnah Nabi, jamaah ulama, ya, jamaah ulama yang memimpin, yang membawa ajaran Nabi kepada kita, yang mana kita boleh lihat di dalam kitab-kitab hadis yang begitu, seperti kitab-kitab hadis yang mu'tabar yang ada di dunia sekarang ni. Ada 7 kumpulan kitab hadis yang besar. Yang pertama, hadis Masnad, dipanggil Masnad Imam Hanbali, yang disusun oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Kemudian turun kepada Syaikhan ni 2 orang ulama yang memegang hadis-hadis sahih, iaitu Bukhari dan Muslim. Ketimbang yang ketiga, kita jumpa kitab Sunan. Sunan ni ada antaranya ada 6. Yang pertama Sunan Nasa'i, kedua Sunan At-Tirmizi, ketiga Sunan Ibnu Majah, ya. Kemudian Sunan Abi Daud, kemudian Sunan Ad-Dailami, kemudian sampai kepada sunan yang kita baca sekarang, At-Tirmizi lah yang kita baca sekarang ni. Itu di antara kita hadis. Dia ada semuanya yang wujud adalah sebanyak 7 yang masyhur. Dia panggil Sahah Sab'ah, ya. Hadis-hadis ni kita nak baca pula, kita kena ada ulasan syarahan dia. Bukan boleh buka terus baca, ambil kitab Bukhari buka baca terus, tak boleh. Kita tak faham, ya. Pertama, kitab itu dalam bahasa Arab, kemudian dia terjemah Melayu pun, dia hanya terjemah, pindah daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu, ya. Tidak ada huraian, tidak ada pencerahan. Kita perlu kepada pencerahan ulama. Jadi makanya ulama-ulama yang mampu untuk menghurai hadis ini kita panggil hakam. Dalam istilah hadis kita panggil hakam. Hakam ni adalah ulama-ulama di antaranya yang muhafaz paling minima 300,000 hadis. Ya, dia kena hafal 300,000 hadis dalam kepala dia dulu. Kemudian dia menguasai ilmu alat. Umpamanya ilmu bahasa Arab, sebab Nabi berbahasa Arab, bahasa hadis juga bahasa Arab, maka perlu kepada penguasaan ilmu bahasa Arab yang luas. Kemudian mereka juga kena ada ilmu berkaitan dengan sirah, berkaitan dengan hukum-hukum fiqh, berkaitan dengan akidah dan tauhid ma'rifah, berkaitan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kebatinan, ya. Kesemuanya ini merupakan ilmu-ilmu alat. Bila ada ilmu alat ini, mereka boleh memahami setiap konteks persabdaan Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Bila bersampai kepada kita, maka barulah kita boleh memahami hadis-hadis yang saya sebut pada awal tadi. Ada 7 kumpulan hadis yang besar tadi, ya. Itu di antara yang disebutkan. Kemudian di antara yang masyhur sekarang kitab Tirmizi, ya. Sahih Tirmizi ini ada syarah dalam bahasa Arab, tapi itulah disyarah oleh ulama kita orang Melayu ni, ya. Seumpama yang kita lihat sekarang lah, yang kita boleh baca tadi, Syekh Idris Al-Marbawi, seorang ulama Melayu, ulama Jawi, ulama daripada Malaysia, ulama daripada Perak, ulama daripada Merbau.
Barbawi dia telah mensyarahkan Sunan At-Tirmizi, kitab Sunan At-Tirmizi lengkap dalam syarahan-syarahan. Sekarang kita baca syarah dia lah. Kita baca syarah dia. Dia juga ambil daripada ulama-ulama yang mu'tabar, bukan daripada dia sendiri. Kalau kita nak baca kitab Bukhari, kita kena baca syarah dia. Syarah Fathul Bari nama dia. Dia ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Asqalani. Begitu juga kita nak baca lagi hadis Sahih Bukhari, kita kena baca lagi syarah Qastalani. Itu ulama-ulama dia lah. Begitu juga kitab hadis Muslim, kita kena baca syarah Muslim yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Itulah. Jadi mereka inilah yang hanya berupayaan. Mereka ada kemampuan untuk menjelaskan setiap sabdaan Nabi SAW. Ini macam kita baca contohnya hadis ni, alaikum bil jamaah, kan Nabi kata. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu bersama dengan jamaah. Kalau kita jamaah ini, kita dah faham jamaah apa ni? Pengikut jamaah tabligh orang. Kacau lah. Orang-orang tabligh kata apa saja. Ada hadis suruh ikut kami. Saja. Sebenarnya tak ada kata mengenal dengan tabligh. Jamaah ini jamaah ahli sunnah wal jamaah. Jamaah di sini adalah para alim ulama. Kumpulan jamaah ulama, kerana mereka saja yang mengenal Nabi, mereka saja mengenal Islam, mereka mengetahui akan Al-Quran, mereka mengetahui akan hukum dan hakam, mereka hanya layak untuk menyampaikan kepada kita setiap sabdaan daripada baginda besar Nabi SAW. Itu dia lah. Kemudian kata Umar di sini, man sarrathu hasanatuhu wa sa'dahu sayyi'atuhu fadzalikumul mu'min. Barang siapa menyukakan hatinya oleh kebajikan dan taat. Kalau kita ada rasa senang buat taat, senang sembahyang, masuk waktu sembahyang kita rasa lega, satu kedatangan yang sangat kita tunggu-tunggu. Jangan masuk waktu sembahyang kita rasa lemah. Allah, masuk waktu dah, tak dan tak kata apa. Kita rasa lemah. Masuk waktu sembahyang kita rasa macam tertekan. Iman dia kata iman kita nipis, iman kita cukup nipis. Ma'rifah kita juga begitu rendah. Kita belum kenal Tuhan lagi, kita belum kenal akhirat lagi, kita belum kenal Nabi lagi. Bahaya. Begitu juga bila meninggalkan yang haram. Bila kita meninggalkan yang haram, kita rasa tertekan, rasa rugi, rasa hilang sesuatu. Yang selama ini kita gagahi saja, menjauhi. Macam orang tak minum arak tu kan, dia dah tinggal arak tu, dia rasa satu perkara yang cukup berat, sayang. Kemudian ada teringin, keinginan di hatinya lagi. Teringin sajalah, tapi walaupun dia tak minum, ada teringin. Makna kata iman dia masih nipis lagi. Orang ni iman dia nipis. Ini kita nak faham. Tapi kalau kita rasa lega, tinggal yang haram itu kita rasa sebagai suatu ketenangan, kesejukan jiwa kita, merupakan suatu kelepasan daripada suatu penderitaan, tekanan jiwa kita. Itu artinya iman kita sudah bertapak dengan sempurna. Demikian juga iman kita bertapak dengan sempurna apabila kita rasa senang dan suka. Ini nak masuk Ramadan ni, macam mana kita rasa Ramadan hari ni? Nampak tak? Bunyi pun lah kita nak makan hari ni, besok tak boleh makan dah. 12 bulan kita puasa, 12 kita puasa, 11 dia istihad. Hari ni lah makan, mana lah puasa lah apa makan lebih daripada bulan ni. Bulan ni mana ada pasal Ramadan? Ada? Tak ada. Tak ada pasal apa Syaban, tak ada pasal Rejab, tak ada. Yang ada pasal apa? Pasal Ramadan. Istimewa, memberi erti bahawa bulan tu adalah bulan paling banyak dari orang makan dan buang makanan. Bulan yang paling banyak orang buang makanan bulan Ramadan lah, tuan-tuan. Itu kita nak faham maknanya bila kita sambut Ramadan, kita merasai suatu kenikmatan, duk tunggu-tunggu Ramadan mari. Itu yang kata doa Nabi. Walaupun doa ini lemah, hadis riwayat Ahmad. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan wa balighna Ramadan. Doa panjang umur ni doa panjang umur, bukan doa berkat. Berkat umur tu. Berkatilah umur kami di bulan Rajab, berkatlah umur kami di bulan Sya'ban, berkatilah umur kami di bulan Ramadan. Panjangkan umur kami dalam keberkatan.
Bahkan panjang umur dalam kekosongan, kesia-siaan, kemungkaran, ya. Itu kita nak faham doa tu. Jadi makanya kita minta kepada Allah satu kegembiraan. Doa ini juga mengimbau kepada satu kelebihan yang ada kita tunggu-tunggu, iaitu Ramadan. Kita sedang menanti, ya. Ramadan datang dengan penuh wajah yang bersih, dengan penuh wajah yang berseri, dengan penuh wajah yang mengimbau kepada kebajikan. Itu bulan Ramadan. Tapi kita rasa tertekan. Bulan Ramadan ni banyak benda aku tak boleh buat. Banyak benda aku tak boleh laku, ya. Banyak sekatan-sekatan, ya. Banyak kawalan-kawalan. Murah. Itu artinya iman kita masih nipis. Ini maksud hadis yang Umar kata ni, ya. Ya. Itu, ya. Wasa'atuhu sayyi'atuh. Di mana mereka merasa menduka cita hatinya oleh kejahatan dan maksiat, maka mereka itulah orang mukmin yang kamil imannya. Muslim yang kamil iman kamal, iman yang kamilin. Kita minta Allahumma ja'alni bil imani kamilin. Minta kepada Allah, Allahumma ja'alni bil imani kamilin. Allahumma ja'alni minal 'amilin. Allahumma ja'alni minar rasyidin. Minta, ya Allah, jadikanlah iman aku ni iman yang sempurna, ya. Imanku ini iman yang menjurus kepada amalan. Iman yang daripada aku ini adalah iman yang menjurus kepada bertaubat, mohon ampun kepada Muhammad. Iman yang sentiasa minta ampun, iman yang sentiasa mohon kepada kebajikan, iman yang sentiasa suka buat kerja-kerja kebajikan. Itu iman yang baik. Sahnya pada sepotong hadis dalam masalah 37 itu memberi jaga, ya. Itu alert bagi kita jaga dan ingat pada kita, orang yang mukmin yang mahu sempurna imannya, yaitu barang siapa memperbuat taat kepada Allah Ta'ala dan memperbuat ibadat dengan diri dan hartanya, kemudian terlagi-lagi ia mahu memperbuatnya dan suka hatinya demikian itu, maka ialah orang yang beriman yang sempurna imannya. Kalau ada keimanan, ya, bertambah-tambah suka kita nak buat satu kebajikan, kita benci kepada kemaksiatan dan kemungkaran, itu artinya iman kita telah sampai kepada iman yang sempurna, iman yang kamilin, ya. Itu artinya. Baik. Tetapi ada yang lebih sempurna imannya, ada lagi, yaitu orang yang apabila terjatuh ia ke dalam maksiat dan kejahatan dan tertinggal sekali fardukan Allah dan lalu datang duka cita. Itu yang kata dalam firman Allah, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hanya saja orang-orang yang beriman ini yang sempurna imannya, yang kukuh imannya, yang haqqan imannya, apabila sebut akan nama Allah maka gemetar. Inilah, bukan sebut itu kita baca bagi tengok nama Allah pada dia, bukan. Yang kata bila sebut nama Allah, bila dia lakukan apa-apa, ya, kemungkaran, dia terjatuh dalam kemaksiatan, dia akan diduga cita. Katalah dia tertinggal sembahyang subuh, contohlah, bukan tinggal sengaja, tertinggal mengantuk, terlak mata lina tawih, sedang matahari naik, ya. Orang ni dia rasa lega aku ni free, tak dapat sembahyang, tenang, tadi boleh qada, tak ada rasa apa pun, tak ada feeling dalam jiwa. Ini artinya iman dia nipis, karat. Ini iman karat nama, tidak, ya. Itu iman tamanni. Dia iman tak, dia hanya berangan-angan masuk surga, angan-angan jauh dari neraka, tapi dia tidak mengikuti jalan-jalan yang menjurus kepada surga, jalan-jalan yang boleh menyelamatkan dia daripada neraka. Ini bukan dia, tapi dia juga cita. Abdullah bin Maktum, sahabat Nabi yang buta, dia ni muazzin yang mengazan, mengkumandangkan azan yang kedua. Azan yang pertama Bilal, azan yang kedua dia. Satu ketika dia tertinggal sembahyang jamaah, dia terlambat. Orang buta, dia pergi sendiri. Ya, mula dia pasang tali, dia pegang, mula orang bawa dia lah. Larat mana orang nak bawa dia pergi sembahyang? Orang pasang tali, dia kata hang pegang mengaju pada tali, hampir ada khanas dibuang tali tu. Zaman tu ada.
punya dahsyat sungguh lah. Dia pun ambil buka mentari tu, dia tak nak tadi nak jalan, nampak? Dia pakai minyak agak-agak ya. Masa tu pula bukan jalan raya macam kita rata jalan, bukit buka ni ya. Tu jalan tu bukit turun curang naik, Allah ya. Tapi lama-lama dia dah boleh, dia biasa dia basah, dia boleh sampai. Tapi dia terlewat sampai. Lawat sahabat sampai jemaah dah habis. Sembahyang jemaah dah habis. Dia sembahyang dah juga subuh tu. Seorang-seorang dia sembahyang jugalah. Ada. Tapi Nabi dia sebut dalam hadis ya. Nabi sebut tu nak menjedakkan hati orang-orang jadi macam tu, ada sandaran dia. Nabi kita jangan duga cita. Ya, barang siapa sampai ke masjid, ada urusan-urusan yang tak dapat dielakkan, maka dia terpaksa, dia terlambat, ya, dia tergagah, terpaksa sampai dengan lambat. Orang ni sembahyang juga dia mendapat pahala yang sama seperti orang yang hadir sembahyang jemaah pada awal waktu. Nampak? Nabi dia sebut hadis tu. Ada hadis daripada Rasulullah mengatakan ya, dia sampai lambat pun tak apa. Asalkan dia sampai tu ada, dia dapat sampai ke masjid, dia berhasad untuk sembahyang jemaah. Ada niat dia dulu. Aku nak pergi masjid nak sembahyang jemaah. Walaupun dia sampai lambat, maka dia tetap mendapat kedudukan yang sama seperti orang-orang yang hadir pada awal waktu. Itu Nabi, itu menjedakkan dia, tapi hadis itu belum turun lagi. Belum dia dengar lagi. Nah, bila dia sampai jemaah dah habis, dia sembahyang seorang. 4 hari tak keluar rumah. Dia pergi sembahyang jemaah, dia balik sembahyang jemaah, dia tak campur dengan orang, tak pergi cari makan, tak ada usaha apa semua, duduk senang-senang di rumah ya. Dia menghukum diri dia penuh kesesalan. Itu dia. Ini dia. Ya. Sehingga Nabi tertanya-tanya, mana dia ni? Kalau tidak dia ada juga ada urusan masyarakat, nampak juga dia berjalan pergi ke sini, pergi ke sana, bantu tolong orang buat kerja. Tapi 3-4 hari ni tak nampak langsung ayat batang hidung dia. Apa cerita kawan ni? Nabi pergi ziarah, ya Rasulullah, saya tertinggal sesuatu yang lebih besar daripada langit dan bumi dan isinya. Itu dia, nampak? Saya tertinggal sesuatu yang lebih besar daripada isi langit dan buminya. Apa dia tu? Saya tertinggal sembahyang jemaah subuh begini. Itu dia. Kita sengaja tinggal. Itulah sebabnya orang Islam sentiasa tidak ada di bawah tertekan. Kita tak boleh menang dalam semua urusan. Kita tidak dapat mengatasi orang kafirin. Sebab subuh ni ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan beritahu kepada orang yang sembahyang. Orang sembahyang subuh ni dapat kekuatan luar biasa. Orang yang rajin sembahyang subuh ni ikhlas tuan-tuan, kita jangan buat lebih kurang dah tau. Akan timpa musibah kat kita. Kalau kita buat lebih kurang, ada timpa musibah. Itu yang kita kena jaga. Sebab Nabi sebut sembahyang subuh itu adalah zimbah. Zimbah dia artinya Allah tanggung dia. Ya, segala kesihatan dia, kemurah rezeki dia, ya, keafiatan dia, kesempurnaan keluarga dia, ya, hikmah ilmunya Allah tanggung. Ya, saya pernah sebut dah hingga Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid, Khalifah Bani Abbasiyah. Ya. Kalau ada orang nak kena kisas bagi dia, nak kena pancung, ya, bawa mai dekat dia tiap-tiap hari. Kalau ada kes pancung, bawa mai jumpa dia, tanya sembahyang jemaah tadi dia. Sembahyang jemaah dalam penjara. Dalam penjara tadi, penjara dipaksa ramai sekali bubuh 40 orang, 50 orang tu penjara. Bukan tekuk kita ni kecil-kecil ya. Dibubuh ramai ya. Jadi makanya dia boleh sembahyang subuh di jemaah, dia tanya orang tu, hang sembahyang jemaah dah bagi tadi. Dia kata, ya, hari ni hang tak boleh kena pancung, hang balik-balik. Itu dia. Harun Ar-Rasyid, ya, khalifah yang cukup zuhud, ya. Itu kita faham, dia takut. Sebab kalau dia pancung orang tu akan timpa bala kat dia. Nanti kena musibah. Tidak sampai tahap tu lah, ya. Itu artinya ada kelebihan Qul a'udzu birabbil falaq. Nanti ada kesempatan saya kupas sikit apa dia Al-Falaq tu ya. Surah Al-Falaq ya. Kita berlindung di waktu falak dengan Tuhan cuaca subuh. Kita berlindung dengan Allah, yakni Tuhan cuaca subuh. Apa ada kelebihan subuh tu? Yang ni kita tak nampak. Ya. Surah tu pendek dan kita tak nampak. Ya, itu dia antara kelebihan. Sambung insya-Allah. Menggubur dan menakuti saudara sama-sama Islam. Ini kita nak dikira ya. Macam mana yang kita tadi ini. Dalam hadis mengatakan belum lagi. Baik. Bermula dalil atas tegah
Dia macam orang ni. Terlepas. Ya, baik. Muka surat 32 32. Tangan Allah serta sidang jemaah. Betul ya? Muka surat 32 Betul ya? Tangan Allah serta sidang jemaah. Allah tu ada tangan. Ini bahasa kiasan dia panggil. Orang Melayu kita biasa kiasan ya. Ini termasuk dalam sifat-sifat khabariyah. Tangan Allah tu dia masuk dalam kumpulan sifat-sifat khabariyah dia panggil. Allah bertangan, Allah bertumit, Allah bermata, Allah duduk bersila, Allah tangan tu berlembu. Nampak? Ini istilah ayat-ayat yang ada dalam Quran tu, dia masuk dalam kumpulan sifat-sifat khabariyah dalam bab tauhid lah. Bab tauhid ya, kita panggil sifat khabariyah. Baik. Ya saudaraku, pada hadis yang akan datang ini menunjukkan pertolongan Allah Ta'ala itu beserta dengan jamaah ulama yang bersetentangan fikir dan ijtihad. Bermula hadisnya itu telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi. Demikian ini katanya, Ani bin Abbas qala Rasulullah SAW yadullahi ma'al jamaah. Ya, pendek ya. Riwayat daripada sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi lah. Dia ni sepupu Nabi. Dia anak abang, Nabi anak adik. Bapa dia Sayyidina Abbas. Nabi, bapa dia Abdullah. Abdullah mak lain. Abbas mak lain. Abdullah dengan satu Al-Harith. Daripada dua orang ni, satu mak. 10 orang lagi, satu mak. Ada 12. Anak Abdul Muttalib ada 12 orang. Baik. Ya. Baik. Jadi kata ulama ni telah bersabda Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, tuan-tuan, kita dengar bahasa Nabi ya. Bermula tangan Allah itu serta jemaah daripada ulama yang bersetentangan ijtihadnya. Ya. Ulama syekh kita ni dia tak kupas. Di Marbawi dia tak buka apa dia, sebab kita dah mengaji dah bab tauhid, kita dah mengaji dah. Bila kata tangan ni kita faham kuasa lah. Ya. Kan Nabi Rasul satu hadis kan, apabila kamu melihat kemungkaran, hendaklah kamu tegah dengan tangan, kan mula Nabi kata. Kalau kamu tak boleh menegur dengan tangan, dengan mulut. Kalau tak boleh tegur dengan mulut, kamu mesti ada benci di hati. Di hati itu kena ada benci, jangan suka, nampak? Tapi nak buat apa tak boleh benci je lah. Ya? Okey, itu artinya yang kita tangan di sini kuasa lah. Antaranya pemerintah, orang yang ada kuasa pemerintah ya. Yang ada kuasa dia kena buat lah. Itu kita dalam parlimen ni, dalam kita punya perlembagaan Malaysia ni, tak ada kekuatan tak. Ya, RUU 355. RUU 355 tak kuat. Tak kuat ni baru ni lah. Alhamdulillah Perdana Menteri kita ni yang baru, insya-Allah. Dia ada war-war lah. Kita nak bangkit dalam parlimen. Kita nak perkukuh lagi, kita nak upgrade kita punya RUU 355. Naik kepada taraf sampai dengan taraf Mahkamah Sivil ya. Mahkamah Sivil ada penjara seumur hidup, ada penjara seumur hayat, ada gantung kan ya, ada ta'zir ya. Kenapa kita tak boleh upgrade dalam Mahkamah Syariah? Patutnya kena ada juga ya, penjara seumur hayat, seumur hidup ya. Kena adalah kesas, pancung dan berbagai lagi lah. Itu akan diadakan. Kita sekarang tak lebih penjara lebih daripada 3 tahun tak boleh. Kalau RUU 35 sekarang penjara 3 tahun ya. Tak lebih. Kalau nak 10 tahun kena tak Mahkamah Sivil. Nampak ya? Denda tak lebih daripada 10,000. Ya, itu dia. Itu saya kekuatan kita. Ya, 10,000 denda paling tinggi, 3 tahun paling tinggi penjara. Nak jadi apa? Ya. Tak kuat itu kita kena upgrade kita punya peruntukan dan perlembagaan RUU 355. InsyaAllah akan dibawa dalam parlimen. Mungkin kerajaan yang memerintah sekarang ni, kerajaan perpaduan ini dapat meluluskan dan mengupgradekan peruntukan RUU 355. Kita doa kepada Allah supaya terbuka pintu hati khususan MP yang beragama Islam yang ada dalam. Dan begitu juga Allah Ta'ala memberikan satu kegerunan yang tinggi
dipandang oleh yang bukan Islam. InsyaAllah itu kita doa kepada Allah. Sambung baik. Jadi maknanya masalah ni bermula ini hadis gharib Mungkin itu satu ajaran daripada satu ulama ni. Kita tak jumpa lagi daripada ulama lain hadis ni Umat Muhammad tiada mau sepakat atas kesesatan. Ini sudah ada, sudah jadi suatu kelaziman. Kita tidak akan bersatu dalam perkara-perkara yang sesat. Itu ada, memang ada. Allah Ta'ala pelihara. Sebenarnya Nabi kita bersabda demikian itu sebagai dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi, katanya Ali bin Umar, anna Rasulullah SAW qala, inna Allah la yajma'u ummati aw qala ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dhalalah. Meriwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda bahwasanya Allah Ta'ala tiada menjadikan bersetuju dan bersatu fikiran akan umatku atau sabdanya akan umat Muhammad atas kesesatan. InsyaAllah yang tu kita terpelihara dengan syarat umat Islam sembahyang. Umat sembahyang yang ada rasa apa ni, kalau umat tak sembahyang tidak, akhir zaman apabila umat Islam dah mula tak sembahyang hanya diberitahu sebut Allah Allah yang tu yang tahu sebut. Sembahyang tak ada dah. Sampai satu ketika nanti Nabi kata perkara yang akan penghabis sekali, yang akan tertinggal, yang akan ditinggal oleh orang Islam, sembahyang. Hari ini sikit-sikit hukum banyak dah tinggal dah, sikit-sikit dah habis dah. Satu hukum ni dah tak ada, kita tak bawa lagi dah Banyak perkara-perkara yang kita tidak bawa di dalam Islam, yang tinggal sembahyang saja. Sembahyang pun hukum-hukum sembahyang banyak yang tak erti, akhirnya dia orang tinggal sembahyang. Kalau tak tinggal pun dia buat tak betul, macam tak sembahyang lah juga. Nampak macam tak sembahyang lah juga laksanakan ruku-rukunya tidak betul, maka seolah-olah macam dia orang tidak sembahyang. Jadi akhirnya tinggallah orang tua-tua nyanyuk hanya tahu kata Allah, Allah, Allah. Bila dah nyanyuk ni tak erti dia kata Allah, kiamat. Itu artinya lah. Sekarang ni masih kukuh lagi, insyaAllah khususan kita di sebelah Nusantara Melayu ni, kita masih kukuh lagi lah, masih kuat lagi. Jemaah sembahyang, ilmu hukum-hukum Islam ni masih kuat di daerah ni lah. Kita sangat sejuk. Jadi maka tu kalau ada perkara-perkara yang menyalahi, maka umat Islam tidak akan bersatu menyokong. Macam sekarang ni wujud ada fitnah akhir zaman ni, beberapa orang yang berfikiran liberalism banyak perkara yang kata tadi sembahyang jemaah ni tidak semestinya lelaki jadi imam, perempuan pun menjadi imam. Nampak? Sembahyang Jumaat tak semestinya kena buat hari Jumaat, hari Ahad pun boleh. Hari Ahad buat sembahyang Jumaat. Sebab hari Ahad hari Jumaat yang kerja sibuk, kita boleh transfer di hari Ahad. Ada dua lah Di Malaysia tak ada lagi lah. Di sebelah Amerika apa sana, di sebelah Kanada apa semua dah sembahyang Jumaat dibuat pada hari Ahad supaya sama dengan Kristian. Dia tak kacau urusan bank, urusan apa, tak ganggu. Nampak tak? Kalau buat hari lain ganggu urusan-urusan perdagangan, urusan-urusan urusan penjagaan bagai-bagai. Jadi nak satukan supaya buat nanti besok termasuklah boleh buat dari masjid, boleh adakan itu dan ini yang lain daripada acara-acara agama, boleh ada juga acara-acara agama lain boleh juga masuk dalam masjid kita. Macam mana? Contoh macam di Madinah sekarang orang kafir dia boleh masuk. Nampak itu dah dibenarkan. Dah masuk pula tak apa, pakai seluar pendek pula tu. Pakai seluar pendek bila orang masjid. Allah. Tak ada hormat dekat Nabi SAW. Itu Rasulullah sendiri ada dalam tu. Ini di antara perkara yang telah berlaku dan tak dapat tidak sebagai fitnah akhir zaman. Ini sekarang pula orang perempuan tak wajib pula tutup kepala, tak payah tutup kepala dah. Itu di antara beberapa fitnah akhir zaman. Tapi umat Islam masih pegang. Kita tak akan sokong dan kita tidak akan luluskan. Hanya segelintir kecil saja yang masih tersesat dengan faham-faham liberal ni.
kita yang majoriti umat Islam, walaupun tidak begitu luas ilmu pengetahuan, kita ada keimanan kekuatan, kita masih lagi tetap berpegang dan bantah sebarang isu-isu yang menyalahi, yang kontroversi dengan Islam. Sambung. Itu yang kata maksud hadis inilah, umat Islam sepakat tidak akan setuju dalam perkara-perkara yang sesat. Itu fahamnya. Baik. Yang ni tiada menjadikan seorang daripada ulama umat Muhammad yang hafaz dan berilmu dan taat itu membetulkan seseorang yang tidak betul jalannya dan fahamnya. Jika seorang yang tidak betul jalan dan fahamnya itu ahlul ilmi sekalipun, sebagaimana berlaku pada hukum-hukum dan fatwa-fatwa. Maka dengan kerana itu disuruh syarak kita bahawa kita jangan berlekam, jangan berlekam dengan sidang jamaah yang bersatu fikiran dan bermuafakat ijtihadnya dan istinbatnya. Yang jahat itu ulama-ulama, sama-sama ulama sendiri. Yang kita tadi ini punca yang menjadi perpecahan di kalangan ulama ni. Ada segelintir ulama yang tak pakai ulama. Itu masalah dia. Maksud saya tadi tak pakai mazhab. Apabila kita telah keluar daripada mazhab, tuan-tuan, 4 mazhab yang dua sekarang tinggal 4. Dan Syiah Zaidiyah kita boleh ikut, Syiah Zaidiyah boleh ikut. Jadi ada 5 lah, 4 mazhab yang kita telah maklum. Dia tambah dengan Zaidiyah. Zaidiyah ini Syiah juga, tapi dia tidak mengkafirkan sahabat Nabi. Dia terima 4 orang sahabat Nabi, dia tidak mengkufurkan orang Islam. Dia hanya melebihkan sedikit kepada Sayyidina Ali, itu aja. Lebih itu ada. Yaman. Saya kira bunyi kiamat tadi. Ustaz pening juga. Yaman, yang tu ada Yaman sekarang. Syiah Zaidiyah, kan? Depan ni yang sekarang ni sedang banyak bantu kepada Palestin, Dia orang dedahkan, dia orang zahirkan dia orang punya penentangan kepada Israel, dan Amerika. Paling kuat, baik. Syiah Zaidiyah ni dia hanya melebihkan sikit Zainal Ali itu aja. Yang lain tu macam kita lah, sembahyang macam kita, sembahyang jemaah semua macam kita, hukum hakam, itu artinya lah. Baik. Jadi makanya ulama-ulama yang tak pakai mazhab ni lah, yang hanya bersiap dengan fikiran dia sendiri, yang bersandar kepada hadis sendiri, dia faham hadis, dia sendiri yang kupas saja hadis, dia sendiri keluar fatwa daripada hadis yang dia baca. Ini yang menjadi masalah. Ada 2 kelompok. Ada ulama yang ikut mazhab, ada ulama yang tidak ikut mazhab. Ini yang jadi masalah. Dia sama-sama dia pula yang menyebabkan berlakunya berbagai-bagai perbezaan, khilaf, dan hukum dan fatwa-fatwa. Begitulah, tu. Baik, kita kena tetap berpegang kepada ulama-ulama mujtahid. Nama ulama tu mujtahid, bukan sebarang ulama, ulama yang berstatus mujtahid. Itu paling penting. Mujtahid ni mereka ada kemampuan untuk ijtihad. Sehingga Nabi mengatakan, kiranya kalau ijtihad dia betul, dapat 2 pahala. Ada hadis Nabi. Ulama-ulama ni status dia, kalau dia keluar fatwa tu betul, dia dapat 2 pahala. Kalau salah, masih dapat 1 lagi. Nampak? Sebab dia punya kemampuan ilmu yang luas, dalam menggali muslimat hukum, maka mereka diberikan pahala di atas usaha, kegigihan, kemampuan, keupayaan mereka dan menguasai ilmu-ilmu Islam yang luas. Mereka punya prinsip dalam ilmu Islam paling tinggi. Dia maka dia akan mendapat pahala. Masih ada hadis-hadis Nabi kata demikian. Dia bermula tangan Allah atas tangan jemaah ulama. Nabi kata, wa yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah dan jamaah itu apa makna? Ada upaya. Al-jawab maknanya iaitu tolong Allah dan kudratnya serta jamaah. Maka dengan sidang ulama itu terlepas daripada tipu daya syaitan dan hawa nafsu, dan diberi Allah taufik kepada jalannya yang betul. Jalannya yang betul. Itu artinya lah. Jadi kita mohon bahawa Allah sentiasa membimbing mana-mana ulama yang sahih, yang berpegang pada ajaran yang benar. Allah akan bagi pertolongan, dan kita bersama dengan mereka, kita akan terus mendapat pertolongan daripada Allah. Baik. Maka di sini ada satu iskal, kemusykilan.
Iaitu bagaimana hadis dalam masalah 40 itu menyebutkan Allah bertangan, kemudian ditakwil pula. Takwil ni kita bawa kepada makna batin, makna zahir dibawa kepada makna batin, kita panggil takwil. Apa makna takwil ya? Bertangan kemudian ditakwil pula dengan makna tolong Allah dan kudratnya. Adakah dengan sebab tanggung atas makna asli menjadikan serupa Allah dengan makhluk, atau bagaimana ya? Kita jangan faham secara selapih itu faham secara kasar, secara bahasa, secara lughawi. Bahasa kita akan letak kata Allah itu sama dengan makhluk. Al-jawab adalah masalah ini telah berlaku khilaf antara ulama salaf dan khalaf. Ulama salaf 300 tahun daripada kalangan Rasulullah SAW. Dia panggil ulama mutakaddimin. Ulama salaf atau salafus salih. Kita jumpa istilah salafus salih ataupun ulama mutakaddimin dia panggil. Dia pandai mereka orang 300 tahun. Ya. Lepas 300 tahun yang keempat terus sampai sekarang ni kita panggil ulama mutaakhirin ataupun ulama yang disebut sebagai ulama khalaf. Salaf dan khalaf. Dan dalam khalaf itulah boleh dapat ulama-ulama yang membawa fitrah. Khalaf ulama salaf dia lebih aslam. Aslam ni makna pelihara daripada segala macam kesesatan, daripada segala macam kepincangan. Mereka dapat fatwa yang betul, mereka memberikan fatwa yang benar. Itu dah mereka orang salaf, ulama salaf. Macam imam kita yang 4 ulama salaf lah. Imam kita yang 4 tu ulama salaf. Macam Imam Ghazali, Imam Nawawi, itu masuk dalam kumpulan ulama khalaf. Ulama, tapi dia betul lah, ulama khalaf ni dia masih berpegang kepada perjalanan ulama-ulama salaf. Dia betul lah. Tapi ulama khalaf ni kalau tak ikut ulama salaf ni, itu yang jadi hanyut. Kebanyakan yang tak ikut ulama salaf lah, keluar daripada ulama salaf, maka mereka tidak ada pegangan yang betul. Na'udzubillah min dzalik. Al-jawab kita tadi ini. Masalah adalah dia kata tadi ini, masalah telah berlaku khilaf antara ulama salaf dan khalaf, tetapi khilaf antara keduanya itu tidak menjadikan salah pula. Salah satunya bahkan elok dan betul belaka. Kadang-kadang ada khilaf lah, ada khilaf dan menjadi bertambah ilmu jua kepada kita Contohnya ada sebuah popular baru ni tentang ahli kitab. Ahli kitab ahli kitab ni maknanya Yahudi dengan Nasara. Yahudi dan Nasara memang ahli kitab sebab mereka dapat kitab daripada langit. Semua kitab-kitab selain daripada Al-Quran, Allah Ta'ala turun kepada generasi Bani Israel. Jadi kita nak kata ahli kitab ni siapa dah? Mengikut Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i seorang dia menyalahi 3 imam selalu sebab dia punya kajian lain. Imam Syafi'i kata, yang kata ahli kitab ni mereka yang berketurunan Bani Israel, berketurunan Israel betul. Sama ada daripada Nazari ataupun daripada Palestin. Dia panggil asalnya Bani Israel, keturunan Yahudi asli, keturunan daripada itu dia panggil ahli kitab. Kalau dia tidak beriman kepada Nabi, dia panggil kafir kitabi. Kalau beriman kepada Nabi, kita panggil ahli kitab. Kalau dia tidak beriman kepada kita Muhammad, kita panggil dia kafir kitabi lah. Macam Israel dah sekarang ni, yang ada sekarang ni, dia masuk kumpulan kafir kitabi lah. Kalau yang menentang lah, ada juga Bani Israel yang Muslim yang beriman kepada Nabi. Sebab dalam Tel Aviv pun ada lebih kurang dekat 60 masjid. Di Tel Aviv saja ada lebih kurang 60 masjid sembahyang jemaah macam biasa. Tu orang Yahudi juga. Tapi dia beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran, dan dia beriman dengan Nabi yang lain. Seperti kita juga, la nufariqu baina ahadin minar rusuli. Kita tidak beza antara satu rasul dengan satu rasul, di bab beragam. Dan yang tidak mengikut Nabi, yang tidak beriman dengan Al-Quran, kita panggil kafir kitabi. Jadi dia punya makanan, sembelihan kita boleh makan. Sembelihan dari kitab ni kita boleh makan halal. Kita baca bismillah, makan seperti biasa. Tapi 3 ulama lagi kata kafir kitabi ini mereka yang beriman dengan kitab walaupun dia ni bukan Israel. Nampak tak? Mereka ni beriman dengan kitab. Dia ni pernah dia beriman dengan kitab Taurat, beriman dengan kitab Injil,
Mereka ni beriman dengan Taurat, beriman dengan Injil. Walaupun mereka tidak beriman dengan Al-Quran, mereka ni walaupun bukan orang Israel, masuklah orang Islam yang bukan Islam, orang ajam lah kita panggil Cina ke, India ke, ya. Apa-apa bangsa yang lain pada Israel dipanggil ahli kitab. Jadi sebelebihan beragalah. Maknanya kalau di Indonesia sekarang berlaku perkara tu, ya. Orang Kristian di sana, sebelehan ni pun orang Islam boleh makan. Ini dia tentang, ulama kita tentang, tak betul. Sebab dia bukan Bani Israel. Ya, Allah Ta'ala utus Musa, utus Isa kepada Bani Israel. Allah bukan utus kepada Cina India. Nampak tak? Tidak kan? Ini pegangan yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah. Nampak tak? Tiga lagi imam mengatakan siapa juga yang pegang pada kitab, tak kira bangsa apa. Sekarang kita nak tanya pula, apakah kitab yang pegang sekarang kitab yang asli? Nampak tak? Mana ada kitab Taurat yang asli dah? Mana ada Injil? Jadi dia orang tidak berpegang kepada kitab yang sahih. Dia kata kitab Al-Quran, yakni Injil dan Taurat. Baru dikira dia sebagai, yang tu pun dah tak ada lah. Macam mana kita nak kira dia hari ini sebagai ahli kitab? Tapi inilah berlaku pertelingkahan di kalangan ulama-ulama, khususan di Indonesia. Nampak tak? Termasuklah baru ni ada keluar dalam TikTok dan perbahasan, ya, mengatakan sehingga ada ulama kata Imam Syafi'i punya pendapat tak tepat. Konon dia quote daripada perkataan seorang ulama tafsir namanya Imam Al-Tabari. Imam Tabari itu bukan martabat dia sama dengan Imam Syafi'i. Ya. Tak itu. Orang biasa pergi kata mufti tak betul. Boleh? Kita orang biasa ni yang tak ada ilmu pergi kata mufti tak betul. Boleh? Orang nak kata mufti tak betul, orang tu sama dengan mufti je lah. Punya martabat ilmu yang sama dengan mufti, baru dia boleh kata mufti tak betul. Nampak? Macam Imam Syafi'i kata dekat Za'faran. Za'faran tanya dekat dia, ya Syekh, Tuan Guru Syekh, ya, dalam mazhab Tuan ada dua pendapat. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Tuan, kita kena dengar semua ni baru kita tahu Islam tu cakap mana, ya. Bukan hanya pakai mendengar ceramah ya. Imam Syafi'i ada dua pendapat. Pertama, pendapat dia, fatwa-fatwa dia ketika berada di Iraq. Masa dia berada di Iraq, awal Iraq, sesudah dia berguru di Imam Malik di Madinah, dia pergi ke Iraq, dia berguru dengan mazhab-mazhab Hanafi, orang-orang yang berzat Hanafi, maka dia keluar dia punya fatwa sendiri, itu dipanggil fatwa ataupun qaul qadim. Bila dia balik ke Mesir, dia perpanjangkan ilmu sampai ke Mesir, dia keluar fatwa yang baru, namanya qaul jadid. Ada dua lah. Maka tu anak murid dia, Za'faran, bertanya dengan dia, Tuan, dalam fatwa Tuan ada dua, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Yang mana saya nak ikut? Dia kata apa? Idza sahal hadis fahuwa mazhabi. Bila sahih itu hadis, itu mazhab aku. Mazhab aku berpegang pada hadis yang sahih. Dia tak cakap kat kita, dia cakap kat ulama al-Budia juga. Nampak? Hari ini kita ambil apa? Orang pakai hadis tu. Imam Syafi'i berkata hadis sahih, pasal apa kita nak kata kunut? Kunut tu hadis sahih. Nampak? Hang sabar. Imam Syafi'i bukan cakap orang lagu hang. Dia bercakap Za'faran nak murid dia, ulama hadis, dia pun ulama hadis. Za'faran tu seorang ulama yang cukup alim. Ya, sama juga. Jika maka Imam Ibn Hanbal bertanya ke Syafi'i, saya nak pakai pendapat mana Tuan? Tuan ada dua pendapat Tuan Guru. Dia kata ada dua pendapat, ikut yang mana sahih hadis, itu mazhab aku. Sahih. Jadi maknanya orang yang ahli hadis, yang tahu tentang bicara hadis, yang mampu untuk mengupas saja hadis saja, yang layak terima perkataan Imam Syafi'i. Nampak? Kita tak boleh. Kita tak tahu hadis sahih pun tak tahu. Itu kadang-kadang saya mengajak ada, Ustaz, hadis itu sahih ke? Dia baru ni tanya kat saya dulu, ya. Ustaz ni Ustaz cakap ni ada hadis sahih. Saya tanya berapa kita hadis ada kat rumah. Saya tanya dulu. Di rumah hang dia berapa kita hadis hang dah baca dah. Yang nak tanya kat aku hadis sahih ke tak? Nampak tak?
Hang bukan ahli dia nak tanya hadis. Ikut dia. Nampak? Bila saya terang macam tu, kamu kena faham. Jadi kamu nak tahu apa dia hadis, kalau aku bilang aku kata hadis tu ada dalam kitab Bukhari. Kitab Bukhari ada rumah tak? Tak ada. Nampak? Ya? Dia kuliah hadis boleh tak baik? Macam mana nak baca pula? Nampak tak? Ni kuliah hadis dulu ni. Kita tolong dengar yang ustaz, tok guru baca. Ya? Kita tolong buka, baca. Bukan suruh baca pun. Saya suruh baca seorang-seorang. Boleh saya kata lah. Hamba bagi duduk dengar. Ya? Tak mau dengar lina. Dia dah nampak. Tak ada masalah. Kita kata apa? Ya. Jadi kita kena terima lah hakikat tu. Ini kita kena ada kesedaran. Khilaf tu kita kena sedar. Ya? Baik. Jadi makanya kita musnid. Balik kepada yang kita baca tadi lah. Ya? Al-jawab. Mana kataan khilaf tadi ini. Kata salah tiap-tiap kalimah Al-Quran dan hadis. Sama tengah panggan, sama tengah muka surat 33 tadi. Tiap-tiap kalimah Al-Quran dan hadis yang memberi kesamaran, mutasyabih dia panggil, kesamaran ya. Macam ayat kursi itu kesamaran lah ya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Luas kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kalau kita bawa terus kepada luar ya, secara liturgik, secara bahasa, secara terminologi, secara etimologi kita akan faham kata Allah ada kursi. Macam saya duduk ni, memang kursi ini bahasa Arab. Kursi. Ya, bahasa Arab okey. Kalau kita baca ayat tu, kita terjemah terus daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Allah ada kursi. Kursi Allah luas. Besar pada langit dan bumi. Bila kata dulu tu orang tanya, apa kursi itu buat daripada apa? Datang soalan-soalan lagu Yahudi. Kursi itu buat daripada apa? Dia berapa kaki, 4 kaki ke? Nampak? Dia ada tempat sandar ke? Allah banyak cerita. Nampak tak? Maka dengan kerana tu kita kena bawa kedudukan hadis ni, ayat ni mutasyabihah dia panggil, maka dibawa secara makna yang batin, yang layak, yang sesuai dengan martabat Allah Subhanahu sebagai Tuhan yang tidak ada keserupaan dengan segala makhluk. Kita pegang satu ayat, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, di mana Allah bersalahan dengan segala yang baru, bahwa dia adalah lagi mendengar, lagi maha melihat. Itu faham dia baik. Jadi mutasyabih seperti dalam hadis lain, maka itu zahir dengan tidak bermakna, yakni tidak boleh kita pegang sebagaimana makna yang zahir yang diketahui semua orang, yakni bertangan Allah seperti kita. Bahkan yang sebenarnya pada hakikatnya dan batinnya Allah Ta'ala mengetahui akan kehendak bertangan itu. Ya, itu dia lah. Kalau kita ada tangan, kita ditambah pula ada kaki ya. Itu dia. Orang ditanya pula. Dah tanya ada kaki pula, ada jari. Allah banyak cerita. Nampaklah. Penghabis jadi habis. Jadi kacau balau, rosak kita punya akidah. Itu kita nak faham ya. Dan kita tidak sayugi ya, mengharum, mencari maksudnya, bahkan yang eloknya pulangkan dan serahkan pengetahuan maksudnya kepada Allah juga. Kerana jikalau kita bawa diri kita masuk mengharum, mencari maksud kalimah yang kesamaran itu, boleh jadi jatuh tersalah kita, maka masuklah kita di dalam bahaya. Jadi kumpulan firqah Mujassimah. Dalam firqah yang sesat, Nabi kita umat aku tu pecah 7 sampai 73 tu. Satu je terlepas. Yang 72 tu, antara 72 tu ada satu firqah, satu puak, dia panggil Mujassimah. Mujassimah ni dia menjadikan Allah tu ada jisim macam kita. Mentajsimkan Tuhan. Faham ya? Maknanya Allah ada macam kita, ada tangan, ada kaki, ada mata, bagai-bagai ya. Macam makhluk ini sudah salah besar. Sampai Allah bertempat. Macam Isra' Mi'raj ya, sejauh bila masuk ceramah Isra' Mi'raj, keluarlah bahasa-bahasa yang agak tadi ini tidak sihat, yang tidak selara dengan akidah Islam ya. Nabi nak pergi ke langit, pasti Tuhan ada di langit. Itu kacau. Nabi terima sembahyang di langit, maknanya kata Nabi Allah ada di langit. Kalau Allah tak ada di langit, boleh Nabi bawa dia atas. Yang cakap ni pakar hadis tau yang cakap ni. Yang tu yang susah tu lah. Dia kata kalau macam Allah bukan di langit, Nabi nak bawa Nabi nak bawa ke langit. Nampak? Oh, jadi kalau
Kalau Nabi terima wahyu di Madinah, Allah turun ke Madinah. Nampak? Allah terima zakat, terima puasa, ya. Nabi terima ketika di Madinah, puasa dengan zakat. Oh, masa tu Allah turun ke Madinah, jumpa di Madinah. Betul? Macam tu, kacau lah. Soalnya bukan soal kita nak tanya Allah. Nabi dia bawa naik ke langit. Pasal ibadat solat yang Nabi nak terima tu ibadat langit, bukan ibadat bumi. Daripada takbir sampai bagi salam, tuan-tuan, setiap gerak dari pekerjaan salat itu hanya dilakukan oleh penghuni-penghuni langit. Penghuni bumi tak ada. Nampak tak? Dah. Di langit semua malaikat, 100% malaikat bersih. Jadi ibadat solat tu ibadat malaikat. Tapi dia orang buat asia-asin lah. Ada yang takbir saja, ada yang sujud saja, ada yang duduk iftirah saja, ada duduk tawarruk saja, ada yang bertakbir, yang bertasbih saja. Nampak tak? Ya? Itu dia. Maka tu Nabi bila dia tengok ni, Allahkah indahnya pergerakan ibadat para malaikat ini. Kiranya Allah bagi ke umat aku ni satu anugerah yang cukup besar. Nabi teringin. Nampak tak? Ya? Maka tu Allah bagi. Ya, itu dia. Nak bagi dia kena naik ke langit lah, sebab langit tempat dia. Di bumi orang tak pernah tengok sembahyang tu. Tak boleh. Macam Kasih Ahmad kata, dia pun satu silap juga. Itu dia. Tak kata-kata. Dia kata sembahyang tu dah Abu Lahab pun sembahyang, dia kata. Abu Jahal pun sembahyang. Itu tradisi bangsa Arab. Sembahyang ni tradisi bangsa Arab. Orang Arab dah buat dah, nampak? Bukan mai pada Nabi, dia kata, nampak? Jadi dia tolak hadis itu kan. Nampak? Itu silapnya lah. Sebenarnya ibadat solat itu belum ada lagi di zaman selain daripada Rasulullah. Sebelum daripada Rasulullah terima daripada langit pada malam Isra. Itulah awal-awalnya Nabi terima sembahyang pada malam Mi'raj ketika Nabi dibawa naik ke langit. Itu saja. Sebelumnya tidak ada ibadat sembahyang. Semua sembah berhala. Ya, sembah berhala dan berbagai-bagai macam arca dan berbagai-bagai lagi. Jadi cara bentuk sembahyang mereka. Nabi Ibrahim sembahyang, tapi cara sembahyang Ibrahim tidak disebut. Sebab Nabi ditanyai sebelum sembahyang waktu, "Ya Rasulullah, engkau sembahyang macam mana?" Sebelum sembahyang waktu ni, Nabi kata, aku sembahyang mengikut bapa aku Ibrahim. Pagi 2, petang 2. Dekat tu Nabi kata. Pagi 2, petang 2. Apa yang 2? Tak apa. Sampai hari ini kita tak tahu, silent. Sahabat pun tak tanya, 2 macam mana? Sahabat tak tanya. Sebab Nabi kata 2 pagi, 2 petang mengikut syariat bapa aku Ibrahim AS. Habis. Itu dia lah. Tentulah tak seperti mana yang dibuat sekarang ni, yang kita buat tu. Ia perbezaan dia itu begitu caranya. Jadi menunjuk kemuliaan solat, maka dibawa naik ke langit. Itu paling tinggi lah. Bukan mesti Nabi Allah ada di langit, ya. Kerana Allah tidak bertempat. Itu paling penting. Baik. Kemudian dia kata lagi, kata salah lagi yang kita faham tadi lah. Kata khalaf lagi, khalaf, ulama khalaf, tiap-tiap kalimah Al-Quran dan hadis yang memberi kesamaran mutasyabih, maknanya seperti yang di dalam hadis itu dan lainnya boleh kita takwil akan dia, kerana kita itu orang Arab. Kerana kita itu orang Arab, kata Al-Quran dan hadis itu pun Arab, dan Nabi kita pun orang Arab yang cukup bijaksana, lebih bijak daripada sekalian orang yang bijak. Maka tiap-tiap satu perkataan atau maksud yang dikeluarkannya itu tentu ia hendak memberi faham pada orang yang mendengarnya, baik itu sahabat-sahabatnya atau umat-umatnya. Itu akan sebagai faham yang baik. Ya, maka orang-orang bijak itu adatnya apabila bercakap sedap semua orang mendengarnya dengan sebab keterangannya yang ringkas dan terkadang disulamnya dengan cakap yang dalam-dalam maknanya. Nampaknya? Atau cakap tamsil dan ibarat supaya menjadi hebat. Apa cakap yang patut dihebatkan dan apa supaya berupa dahsyat, apa-apa peringatan dan pengajaran yang dahsyat itu, atau supaya jadi sedap dan suka menerima apa nasihatnya. Ini pun ada dalam kita punya bahasa Melayu kan ya. Bahasa Melayu kalau kita rujuk kepada adab bahasa Melayu sendiri cukup luas. Nahu Melayu kan,
cukup luas. Kita ada berbagai-bagai bahasa dalam Melayu ni. Ada bahasa tinggi, ada bahasa rendah, ada bahasa halus, ada bahasa kasar, ada bahasa besar, ada bahasa kecil, ada bahasa dekat, ada bahasa jauh, ada bahasa samar, ada bahasa jelas. Nampak tak? Ada bahasa basi, ada bahasa kasih, ada bahasa lembut. Itu dia, ya, banyak. Ya, itu dia. Maka tak dapat tidak bahasa kias, bahasa bidal, ya, bahasa perumpamaan, bahasa misal. Masya-Allah, tu Melayu tu, ya. Sebab dalam bahasa Arab ni dia ada satu ilmu lah. Kalau kita nak kuasai dia, kita kuasai ilmu ini baru kita akan nampak, ya, keluasan luasnya bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Ilmu balaghah dia panggil. Balaghah, ya. Balaghah ni ada 3 ilmu dalam tu. Pertama dalamnya ilmu bayan, kedua ilmu ma'ani, ketiga ilmu badi' dia panggil. Ya. Bayan, ma'ani, badi'. 3 ilmu ini terangkum dalam balaghah. Bila ada ilmu ini, kita dapat menguasai kepahaman yang luas tentang bahasa Al-Quran dan bahasa hadis. Sebab itu ulama-ulama kita berbeza pendapat dan setiap kalimah Al-Quran sehingga jadi 4 mazhab. Nampak? Ya? Itulah. Kerana keupayaan mereka, penguasaan mereka dalam bahasa Arab itu berbeza. Imam Syafi'i termasyhur di antara orang yang paling pintar dan pakar dalam bahasa Arab. Sebab dia mengaji lagi bahasa Arab. Habis dia dah mengaji ke Imam Malik, dia balik lagi ke Mekah. Mak dia kata, hang jangan patah balik. Hang pergi sambung mengaji bahasa Arab kepada suku Huzail di Madinah. Madinah dia satu suku Arab, dia banyak keturunan Nabi lah. Suku Huzail, bahasa dia bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran kita baca tu bahasa dia, ya. Maka tu Nabi, ibu Imam Syafi'i, kita ambil belajar lagi bahasa Arab tu supaya dapat faham lebih luas. Dia ni adalah ahli dalam bahasa suku Huzail, bahasa Arab di Madinah. Sampai sekarang ada. Dia berada di Madinah sekarang hampir 200,000 orang lebih kurang masyarakat dia. Daripada perkampungan khas, di mana mereka ini sangat dihormati, diraih oleh Raja Saudi, rakyat Saudi dia raih dia. Orang Saudi tak boleh masuk kawasan dia. Ben tak boleh, ya. Yang boleh masuk depa ni suku depa, buat depa saja boleh masuk kawasan tu. Depa tutup, tak boleh masuk. Itu antara kelebihan kita kena faham penguasaan bahasa lah. Kena kuasa bahasa yang lebih luas, barulah kita boleh. Baik. Baik, ya. Kita baca tengok. Baik. Jadi makanya kata musannif, maka tiap-tiap satu perkataan dan maksud dikeluarkan itu tentu hendak memberi faham pada orang mendengar, baik pun sahabat lah, ya. Maka itu dia kata adat atau umat akan sebagai faham yang baik. Maka orang-orang bijak itu adatnya apabila bercakap sedap, dia akan bercakap dengan pantun. Orang putih pun ada kan, ya. Orang putih pun ada, if I in your shoes. Nampak? Kalau aku dalam kasut. Kita kalau first time kita dengar macam mana dalam kasut dia pula. You can feel the pinch. If you are in my shoes, you will feel the pinch. Kalau hang masuk dalam kasut aku, baru tahu rasa apa nak jadi. Makna kata kalau hang terima masalah macam aku, kalau hang terima musibah lagu aku, hang terima beban lagu aku, hang akan rasa ada sakit dia lagu mana. Nampak? Dia orang pakai macam tu. Macam tu lah kita nak faham. Jadi pendek kata, yang kita kena ambil sebagai satu sandaran. Baik. Maka jikalau ada Al-Quran atau hadis satu kalimah yang kesamaran, maknanya bolehlah kita cuba cari dan selidik dalam bahasa Arab itu. Takkan kita tidak ada orang-orang Arab tua-tua yang bijak, ada mengeluarkan perkataan mafhum yang dalam seumpamanya memberi faham. Dan takkan mereka itu tidak bercakap dengan tamthil dan ibarat. Bukankah ada di antara orang besar Arab yang bijak-bijak berkata kepada abdinya, hamba saya begini, kamu semua jangan besar kepala. Dia hang jangan besar kepala. Kita dah faham dah. Nampak? Hang jangan duk sombong, hang jangan duk kumpung, hang jangan duk kontrol kami. Itu artinya, ya. Tidak nak. Kerana kamu semua yang genggamanku. Nampak? Hang ni dalam antara dua jari aku. Quran bersebut kan? Inna quluba bani Adam min usbaini min asabi'ir rahman, ya. Semuanya hati anak-anak Adam tu berada di antara dua jari daripada jari-jari Allah. Nampak, ya? Dua jari daripada jari-jari Allah.
Itu maknanya kata kudrat iradah, kuasa kehendak. Faham ya? Itu dia. Maknanya kamu semua jangan besar kepala karena kamu semua dalam genggamanku dan sekalian pekerjaan kamu di bawah tanganku. Ya, itu artinya. Dan muka surat 34. Perkataan demikian itu kalau kita pandang zahirnya iaitu menyalahi batinnya, kerana adakah sungguhnya semua abdi besar kepala semacam bakul? Kita cari tak besar kepala dia mana? Tadi tuan dia kata besar kepala, tengok kepala dia macam kepala aku, dia tak besar pun. Ya. Itu je. Dan adakah semuanya dalam genggaman sebagai meluput di dalam genggam? Dan pekerjaan mereka itu pula adakah duduk di bawah tangan? Betapa terupa yang demikian itu pada akal. Ya, tentulah semua perkataan itu zahirnya bukannya maknanya begitu, bahkan ada lagi di sana itu makna yang dalam yang dia makan orang Melayu akan cakap demikian dengan nama tamsil dan ibarat. Ya, maka makna jangan besar kepala yakni jangan sombong, ya, dan kamu semua dalam genggamanku, ya, yakni dalam milikku, tiadalah boleh sekalian kamu berbuat apa-apa melainkan dengan izinku dan kehendakku. Itulah makna sekalian pekerjaan kamu di bawah tanganku. Okey. Demikianlah barang dalam Al-Quran dan hadis Nabi ada beberapa perkataan tamsil dan ibarat. Ya, makna tangan Allah secara berjamaah yakni kudrat Allah dan tolongnya serta berjamaah. In tansurullah yansurkum, Quran kata. Kiranya kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Sama juga, kan? Bukannya Allah Ta'ala bertangan berjari seperti manusia. Maha suci Allah daripada demikian itu. Sabda Nabi SAW lagi, wa man syadda ila nar, barang siapa mencil, nampak tak? Mencil ia daripada sidang ulama. Bang siapa yang pinggir keluar daripada sidang ulama, dia sayang mencil dirinya ia kepada perbuatan membuat dirinya kepada neraka, maka adalah seorang itu menjauhkan daripadanya. Jadi kita dalam konteks jamaah ni ada tiga. Kita buat kesimpulan daripada hadis yang kita baca tadi. Sidang jamaah yang mendaki dalam hadis yang masalah itu siapa ia? Sahnya telah berkata ulama. Makna sidang jamaah pada hari ini adalah tiap-tiap ulama yang berjalan atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cukup takwa dan taat di dalam masa hayat seseorang yang semasanya. Jadi kita buat kesimpulan, ini tak ada dalam ni lah. Ya, semua kesimpulan kita buat jemaah ni ada tiga kumpulan. Makna jemaah bersama kamu dengan jemaah ni kita sebut sebab dia ada perbahasan ini dalam kitab-kitab lain. Yang pertama sekali kita kena ada jemaah yang kita tekan jemaah yang wajib. Jemaah yang wajib ni kita kena berada dalam kalangan para alim ulama. Jangan pisah diri kita daripada ulama, institusi ulama. Paling penting, ya, Allah dan Rasul. Betul, kita bersumber kepada Al-Quran dan hadis Nabi, tapi kita tidak ada kemampuan untuk memahami langsung Al-Quran, untuk memahami langsung daripada hadis. Itulah keadaan awamnya manusia muslimin seluruh dunia. Ya, kita tak payah kita jumpa orang yang ahli yang boleh faham Al-Quran secara